akhlak situ. Dan demikian itu juga yang ini seperti wajib belajar ilmu kelakuan hati, dikenal ilmu sir atau ilmu tasawuf yang berbagai nama diberikan. Maka wajib juga belajar dan mengetahui sekalian perangai-perangai, mana sifat-sifat qalbi, umpama pemurah, penyayang pada harta, penakut, berani, takabur, merendahkan diri, dan iffah. Ini semua dipanggil awsaful qalbi, sifat-sifat hati yang dibahas khas dalam kitab ilmu tasawuf atau ilmu sir. Yakni terpelihara daripada yang haram dan melebih-lebih yang ditegah dan sangat jimat dan lainnya. Itu semua perbahasan didetailkan dalam ilmu tasawuf. Maka wajib kita mengaji bahkan itu yang besar, sebab dia membina akan qalbi, tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bahawasanya takabur satu contoh sifat yang wajib dibuang. Itu adalah sifat yang ditaja oleh iblis laknatullah. Dia enggan sujud sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam yang diarah oleh Allah Ta'ala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, maka dia takabur, maka dia tergolong pada orang yang kufur dengan Allah Ta'ala. Maka wajib kita mengenali apa itu sifat takabur, apa definisi dia, macam mana dia datang, macam mana kita nak blok, macam mana kita nak tukarkan dengan lawan dia, sifat tawaduk. Itu semua pendetailan di dalam ilmu tasawuf dengan mengaji. Dan sifat penyayang, sifat kasih sayang, la tunza'ur ra'fah illa min syaqiyyin. La tunza'ur ra'fah, tidak dicabut perasaan kasih sayang dalam hati seorang insan, melainkan insan itu paling celaka manusia. Manusia paling celaka ialah manusia yang tidak ada sifat kasihan belas. Itu maksud adalah hadis Nabi SAW. Mana kita lihat orang Islam dizalim sekarang, ya, yang sedang berlaku. Kafir laknatullah bunuh orang Islam. Dia pun nak doa pun kau bertikai. Apa jenis manusia ni? Kalau kau nak pergi tolong doa pun kau nak sibuk, patut kau suruh doa buat sembahyang hajat, demonstrasi dan sebagainya. Itu menanda kita sikap kita, maknanya ambil cakna, ya, kasihan belas pada seagama kita, sahabat, ataupun dipanggil saudara se-Islam. Kalau tak ada hati, tak ada macam tu, dia buat tak ada rasa apa, itu orang paling celaka manusia. Orang yang dapat sumpah Rasulullah SAW, ya, setelah sumpah tu, ya, la tunza'ur ra'fah, tidak dicabut perasaan kasihan belas daripada hati seorang, illa, melainkan orang tu min syaqiyyin, daripada orang yang paling celaka manusia. Itu bahaya besar. Itu dia tak kenal ilmu jiwa, itu masalah. Mana kita sayang, macam mana kita kasih kepada diri kita, itulah kita kasih kepada orang lain. Macam mana kita suka kasih untuk cari jalan makrifat kepada Allah, kita nak orang lain macam tu juga. Macam mana kita takut bahawa kita ni jatuh dalam lembah kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, maka begitulah kita nak supaya saudara kita lain selamat macam tu juga. Itu sifat penyayang tadi, ya, mana kita kena dua sifat. Satu, suka menerima nasihat, dan satu, suka memberi nasihat. Itu dua sifat. Ada orang dia suka nasihat orang, untuk dia nasihat dia naik angin. Ada orang pula suka menerima nasihat, tapi dia malah nasihat orang, ikut pandai diri lah. Itu tak boleh. Islam bukan macam tu. Islam agama yang menyelesaikan masalah, ya. Contoh, dan penakut, sifat takut letak kat mana? Kalau letak pada Allah Ta'ala, kena gerun, itu amat tinggi nilai. Kalau kata takut kepada makhluk, itu tak disuruh, ya, disuruh kita gerun dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Dan melebih-lebih itu haram, melebih-lebih kepada benda-benda yang kepada benda haram. Ini bahasan panjang dalam ilmu tasawuf.
Dan tiada dapat hendak memeliharakan daripadanya melainkan dengan mengetahui. Mesti terlebih dahulu kita mengenali dan mengetahui ta'rif dan perjalanan dia. Kita katakan ilmu adalah perkara yang paling penting. Dan mengetahuikan barang yang melawan akan dia. Ada sifat-sifat mahmudah yang lawan daripada sifat tersebut. Maka wajiblah atas tiap-tiap manusia mengetahui akan dia. Dan hanya sesungguhnya telah mengarang oleh As-Sayyid Al-Imam Al-Ajal As-Sayyid Nasiruddin Abul Qasim akan sebuah kitab pada bicara ialah perangai-perangai ataupun akhlak manusia itu. Dan sebaik-baiklah barang yang ia karang itu, maka wajiblah atas tiap-tiap orang Islam memelihara perangai dan kelakuan. Perkembangan rohani itu dia kena faham betul. Itu dia antara sedikit ulasan berhubung dengan ilmu akhlak, ilmu membincang tentang kelakuan hati. Kemudian ilmu fardu kifayah dan yang harap dipelajari. Dan ada pun memelihara barang yang jatuh ia daripada setengah-setengah daripada ketika, maka iaitu fardu kifayah apabila berdiri dengan dia oleh setengah-setengah orang pada satu negeri. Dan saya gugurlah daripada yang lain. Maka jika tiada ada pada negeri itu satu orang yang berdiri dengan dia, mana menyelesaikan perkara itu, dan saya bersekutulah sekalian mereka pada dosanya, maka wajib atas raja bahawa menyuruh ia akan mereka itu, dan demikian dan mengerasi ia akan ahli negeri atas demikian itu, mana menyelesaikan ilmu jenis fardu kifayah. Bila dilaksanakan satu kumpulan, maka terlepas yang lain. Ada fardu ain, mana wajib atas tiap-tiap individu, itu tak boleh tidak. Maka dikatakan bahawasanya mengetahuikan barang yang jatuh ia atas dirinya pada segala kelakuan itu, ia ditempati akan dia pada tempat makanan, tak dapat tidak bagi tiap-tiap seorang daripada demikian itu. Mana dia satu keperluan yang tak dapat tidak. Kemudian dan mengetahui barang yang jatuh pada setengah-setengah daripada ketika. Alhamdulillah. Dan ditepati akan dia pada tempat obat yang dihajat kepadanya pada setengah-setengah daripada waktu. Mana mengetahui penyakit dan mengetahui akan obat, sama ada penyakit zahir atau batin. Dan mengetahui ilmu bintang itu ditempati pada tempat penyakitnya, maka belajar akan dia itu haram, ilmu bintang, kerana bahawasanya ilmu bintang itu memberi mudarat dan tidak memberi manfaat. Kalau ilmu bintang, kaji sains untuk apa? Mengenali ilmu falak apa semua itu tak apa. Isu ini ilmu bintang yang dipelajari setengah orang, ya adalah kalau bintang ni nasib dia begini, siapa lahir bulan ni bintang ni, maka nasib ini, itu karut mungkin. Itu ilmu buat syirik dengan Tuhan. Penentuan bukan bintang, bintang tu bermakhluk Tuhan, dia bergerak, dia diam semua yang taksis iradat. Ya, ni ada banyak orang terkeliru. Kadang orang Islam kadang-kadang ada yang terpengaruh dengan sebab kebebalan dan kejahilan dia ni, ilmu bintang. Allah Karim. Dan bermula lari dari qada Allah Ta'ala, dan qadarnya tidak dapat.
Ya, semua itu telah ditaksis ada dalam qada dan qadar. Qada mana taksis iradat pada azal. Qadar adalah tanjizi hadis bagi kudrat ataupun akal sebalik. Itu ada lagi walhasil semua tak lagi daripada kudrat dan iradat. Kalau taksis iradat, ya, manakala penentuan pada azali, setengah mengatakan qada ila taksisul iradah, penentuan azali. Kemudian qadar ialah tanjizi, meluluskan. Setengah pendapat sebaliknya, ya, iaitulah qada adalah pelaksanaan dia panggil tanjizi hadis bagi kudrah. Adapun qadar ketetapan, itu taksis iradat pada azal, bermakna pergi kok mana pun semua makhluk dia tak boleh lari daripada kudrah dan iradah dan kudrat Allah Ta'ala. Al-qudrat wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk mana peranan dia, penentuan dan pelaksanaan bagi semua mungkin tak ada lagi. Tiba-tiba dia percaya ke bintang. Oh, bintang ni akan jadi gini, kalau bintang ni akan jadi begini, kalau dia bintang ni berlaku begini. Syirik dengan Tuhan, kafir menonggeng. Ya, jaga tu. Dia percaya ke bintang, tak ada apa kena bintang. Bintang tu makhluk Tuhan, tak ada apa pun. Ya, kalau ilmu bintang untuk mengesan arah tu lain. Ya, bintang macam ni arah begini, bintang ni arah begini, untuk kita pedoman. Ya, macam pergi ke laut kan, dia tengok bintang ni, ni arah ni, boleh ikut bintang ni kena kat kampung dia, tu tak ada masalah. Itu mengesan arah. Ini masalah taksis, penentuan. Ya, penentuan pelaksanaan itu tak ada kena-mena dengan makhluk. Makhluk adalah, ya, dia panggil apa, cermin kewujudan, memandang kebesaran Tuhan. Makhluk, nama apa makhluk? Apa mana makhluk? Allazi khuliqa, mana makhluk? Benda yang dijadi, bukan dia menjadi. Ya, bintang makhluk. Bila makhluk, maknanya dia dijadikan, bukan dia pencipta penentu. Maka makhluk lawan dia khalik. Khalik ialah Ta'ala. Kena ada kan waktu tu adik, kalau bintang macam ni, kau bintang cerah gitu. Kau punya lahir tarikh lahir mana, kau bintang ni, bintang ni kau bagus, nasib kau gini. Atau syirik je tuan. Ya, tak pasal-pasal dia kafir ni. Baru kita percaya bintang apa, bintang-bintang. Ya. Tak ada bintang-bintang ni. Penentuan sudah siap. Ma khassasallahu bil azal, ma sya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Tuhan itu saja berlaku. Apa yang tak dikehendaki Tuhan dia takkan berlaku. Jadi apa yang berlaku ni menterjemahkan masyiah, makna kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, dan bermula lari dari qada Allah Taala dan qadarnya itu tidak dapat. Benda yang berlaku kat kita, sama ada benda tu manfaat atau mudarat, sama benda tu kita seronok atau tidak, siapa yang tentu? Allah. Kalau tentu Allah Ta'ala ambil, perhatilah dia, jangan lawan dia. Kalau lawan dia tak ke mana kita tak. Ya. Wa man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'ala bala'i wa lam yashkur 'ala ni'ma'i fal yatrub rabban siwa'i wal yakhrud min tahtis sama'i. Siapa yang tidak redha dengan keputusan qada aku, ketetapan Allah Ta'ala, semua yang berlaku ketetapan Tuhan, kalau hati kita tak redha dia, jawab dia habis orang tu, rosak. Ya, Tuhan tu cari Tuhan lain, keluar daripada muka bumi aku ni. Ya, sila keluar. Kalau bahasa halus sikit, boleh mengambus. Kalau bahasa halus sikit lah, boleh mengambus yang duduk dalam muka bumi aku. Ya, dia qada tadi dua, penentuan tu. Wa man lam yarda bi qada. Qada dengan makna jaraya il qada, berlakunya penentuan, atau qada mana hukum, hukum syariat dan seumpama. Ya, syariat Islam, perundangan Islam. Nak hukum Islam dah nak pergi mahkamah sibil. Kau ingat dunia ni bapak kau punya. Ingat dunia ni kepala bapak dia punya. Dia engkar macam tu jadi kafir. Kau tak nak hukum Islam, kau nak pergi ambil hukum celaka mungkin. Kau lorit. Ya, lorit apa buat? Yahudi ni, Yahudi tengah sembelih umat Islam. Dia bom umat Islam tu, dia lorit. Ya, kau kata tak nak pakai Yahudi, ambil hukum Yahudi kau pakai. Allah, dahsyat ni. Tak sedar anda. Kata Syekh Abu Ali An-Nadawi, manusia kufur yang tidak ada Abu Bakar di dalamnya. Dulu kufur sini Abu Bakar terserang ni.
Sekarang umat Islam kumpul dengan pahaman sekularisme. Ya, apa makna sekular? Fasluddin minad daulah, menceraikan agama daripada sistem pemerintahan atau politik ni. Tuan salah. Agama bab ni jangan campur. Da malillah lillah wa malikaisar likaisar. Serahkan urusan agama pada ahli agama, kepemimpin serah pada urusan ahli pemimpin. Dia menceraikan. Itu cerai itu murtad jawab dia. Dia menolak agama Allah SWT. Islam tak boleh. Udkhulu fis silmi kafah, masuk dalam Islam secara menyeluruh. Semua sebab itu buka kitab fiqh 4 robok dia ada. Robok ibadat, lepas ibadat robok apa? Munakahat. Sebab manusia tak jakun, dia nak dirimbu seorang, dia nak berkahwin, dia atur cara pernikahan dan sebagainya. Kemudian bila agamai, ya, dia ada muamalah, bab jual beli, sewa menyewa, bab urusan perniagaan, semua di Islam itu. Dan akhir sekali bab jinayat, bab manusia dah ramai macam dia membunuh, semua ada hukum Islam. Bila tak nak hukum Islam, mana kau tolak Allah Ta'ala? Ya, tolak Ta'ala habis. Man jahada ayatan minal Quran faqad halla darbu unuki. Siapa tolak satu ayat daripada Quran, maka halal pancung tengkuk dia. Itu hadis Rasulullah. Apa makna pancung tengkuk? Ai kinayatun anir riddah. Kinayah dia telah murtad keluar dari agama. Banyak ini orang murtad tak perasan. Ya, dia murtad, dia tak perasan. Dia tolak hukum Tuhan ni habis. Tak ada makna dia semayang, tak ada makna dia pergi Mekah, tak ada makna dia pergi haji. Ya, jaga tu, akidah kena jaga tu. Di akhir zaman berat, macam-macam ujian tadi. Pahaman pula macam-macam pahaman. Nak cukup 73 puak. Kulluhum pinnar, semua tu dihumban ke neraka, kata baginda SAW. Illa firqatan wahidah, melainkan satu puak dia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikut sunnah Rasulullah SAW, dan jamaah ai jamaatus sahabah. Sedih dalam negara kita sedih. Umat dua negara, segala mana negara Islam tertekan ini, bahawa umat Islam lalai, ya, kepada agama dia. Oleh kerana itu Allah Ta'ala bala ke dia macam-macam. Sayati akhir zaman yafiruna minal ulama, akan datang akhir zaman manusia lari pada ulama. Mana manusia tak nak pakai hukum Allah Ta'ala, ulama dia bawa apa tuan? Dia bawa cerita kartun ke? Ulama bawa Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Bila yafirra minal ulama, dia lari pada ulama, maka paya batalihumullahu bisalasatil balayat, Tuhan balakan dia dengan 3 bala. Awwaluha yurfa'u al-barakah min kasbihim. Yang pertama adalah angkat keberkatan dalam usaha dia. Usaha dia tak ada berkat, dah habis, semua rosak. Ya, barakah ni benda yang besar, tak ada dalam kamus Yahudi dan tak ada dalam kamus orientalis, tak ada. Barakah ada dalam kamus Islam ni. Ya, barakat ziyadatul khair. Kita buat nak keberkatan tu penting. Tak ada berkat, tak ada makna hidup. Ya, makan nakkan keberkatan, bekerja nak berkat, semua nak barakah. Dan berkat itu ada bila tunduk pada perintah Tuhan, dia ada keberkatan. Ya. Jadi berkat dicabut bila manusia lari pada ulama, maka keberkatan di keluarga, masyarakat, negara, dunia semua ditarik oleh Allah Ta'ala, habis. Dah tak ada arti hidup, tak ada keberkatan. Yang kedua, wasaniha yusallitullahu sultanan jairan. Allah balakan penduduk negeri itu dengan pemimpin yang jahat, pemimpin yang tak nak pakai undang-undang Allah Ta'ala, itu paling jahat. Syaitan Musa orang ini, ya, tolak hukum Tuhan, nak petikai hukum Tuhan. Bertemu mahkamah syariah sibil, kau nak pakai sibil. Ya, kau nak buat mana sibil? Dah buat dalam kubur tu, kau nak kena gembat dengan malaikat ni. Ya, ini kurang ajar dengan Tuhan. Maka Tuhan keraskan mereka dengan pemimpin yang tak kenal agama. Yusallitullahu sultanan jairah. Ya, dipimpin oleh pemimpin-pemimpin juhala yang zalim. 2. Yang ketiga lagi berat, yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Dia keluar daripada dunia, maknanya dia mati tak ada iman, habis. Iman tercabut, kafir dia kata. Bila dia tolak ulama. Yang ni dia label ke ulama macam-macam dia. Oh, dahsyat kan ni. Allah. Hidup di akhir zaman, Nabi kata apa? Macam pegang bara api. Ya, satakunu fitan di akhir zaman la yanju minha illa bil ilm. Akan datang akhir zaman fitnah, dibawa dengan kalimah jamak, fitnatun, fitnatan, fitan.
Fitan makna berlambat-lambat fitnah. Takkan lepas manusia melainkan dengan ilmu. Sebab penting ilmu. Ya, ilmu itu penting supaya kita mengetahui, kita tidak jadi tersesat dan tidak diperbodohkan makna. Maka saya bagi orang, tiap-tiap orang Islam mengerja ia pada sekalian waktunya dengan menyebutkan Allah Ta'ala dan berdoa dan tawaduk dan membaca kitab Al-Quran. Ya, banyakkan baca Quran. Nawir buyutakum bi qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu dengan bacaan Al-Quranul Karim. Cahaya. Dan sedekah. As-sadaqah tatba'ul bala. Sedekah itu menjadi sebab Allah tolakkan bala. Dan bala paling besar apa? Masalah akidah. Umat Islam akan jadi besar. Ya, dan begitu bala yang lain, musibah-musibah. Dan menolak sekalian bala-bala dan memohon ia akan Allah Ta'ala akan maaf, keampunan dan afiat pada dunia dan akhirat, supaya memelihara dia oleh Allah Ta'ala daripada bala penyakit-penyakit. Kerana orang yang direzekikan, sebab kita doa, Rabbi ishfina min kulli da' wa afina minal bala. Rabbi ya Tuhanku, ishfina, sembuhkan kami dari penyakit. Dua, zahir batin. Penyakit besar sekali ialah batin, berpalingnya hati dari Allah. Itu penyakit paling besar. Ya, wa afina minal bala, dan afiatkan kami daripada segala bala. Allah. Kerana orang yang direzekikan dia dengan boleh berdoa dan tiada diharam dia daripada perkenan. Mana kita berdoa ni ikut syarat-syarat adab-adab dia, doa tu akan diperkenan. Sebab Tuhan dah janji, ud'uni astajib lakum, minta oleh kamu nak saya aku perkenankan. Pertama adab dia apa? Kita berdoa sebab apa adab dia? Pertama adab dia ialah ini adalah arahan Allah. Ud'uni astajib, aku berdoa sebab Tuhan suruh. Yang kedua, izharul faqri, kita berdoa tu menzahirkan fakir kita dengan Tuhan. Bukan nak ajar Tuhan, bukan nak ingatkan Tuhan, Tuhan tak lupa. Kita minta tu, orang kadang dia minta sebab tu terlupa. Dia minta, oh ya aku terlupa, bukan Tuhan lupa dah. Dan bukan kita minta dia nak ajar Tuhan, Tuhan lebih mengetahui. Sebab kita minta tu ialah menzahirkan fakir. Kemudian serah, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu yang Tuhan kendak, bukan waktu yang kita kendak. Jangan terlintas hati kita, aku dah berdoa lambat now dapat. Itu jahat adab dengan Tuhan. Ya, dia biadab dengan Tuhan, dia bertikai. Ya, dia doa lepas tu terendah hati, lambat now dah, orang lain semua dapat, aku belum. Tu jahat adab, su'ul adab. Berdoa taslim, serah, fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, pada waktu dia ni kendak, bukan waktu yang kau kendak. Ya, itu di antara adab ada doa. Dan untuk berkenan ialah aklul halal, berdoa tu makan yang halal. Kalau makan haram sah, doa tu tak diterima oleh Ta'ala. Ya. Lepas tu dalam ayat Al-Imam Nawawi tafsirkan, kulu minat tayyibat, kemudian barulah wa'malu salihat. Kulu minat tayyibat, makan yang halal, kemudian baru wa'malu salihat. Wa'malu salihat nombor 2, bawa amal salih. Mana makan yang halal ialah syartun bimanzilatil syarti, mana berarti syarat. Ya, kulu minat thayyibat, kemudian wa'malu salih. Apa amal salih? Doa tu amal salih, sebab ia adalah arahan Tuhan, minta. Jadi amal tu nombor 2. Nombor pertama syarat dia apa? Aklul halal. Dia makan yang halal, dia makan yang haram, dawak dia tak payah doa lah. Memang Tuhan tak terima doa dia. Ya, jangan masuk dalam perut kita benda-benda haram dan syubhat. Itu di antara ada adab, namanya lagi ulama bahas dalam bab tajuk doa itu. Kemudian sesungguh pun balik itu telah ditakdirkan ila akhir wallahu a'lam.